Pimpin subuh membaca Jumaat yang sedang dianjurkan oleh masjid-masjid di wilayah Subian. Terima kasih juga remaja yang turut serta bersama-sama solat subuh pada pagi ini. Kalau kita lihat sebelah atas dekat satu dan belakang terdapat ramai remaja yang hadir, anak-anak kita di Kalian Masjid Al-Mursi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hadir pada pagi ini. Semoga usaha kita mengibarkan masjid khususnya di waktu subuh ini mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pada pagi ini kita disertai dengan kehadiran seorang penceramah bebas yang tidak asing lagi, yaitu yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Samsul Amri atau lebih dikenali sebagai Ustaz Samsul Debat. Ketua Masjid Al-Mursi ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas kesediaan menerima jemputan kami pada pagi ini. Untuk makluman tentang Allah sekalian, program pada pagi ini diadakan oleh Biro Muslimat Masjid Al-Mursi yang dipimpin oleh Hajah Madiana binti Mahyudin. Tanpa melengah masa lagi, saya menjemput kepada Ustaz Samsul Debat untuk menyampaikan ceramahnya pada pagi ini. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, hakim tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jatuh puasa, penderaan di masjid, pemimpin tempatan semua mereka yang sedang hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana kami sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Ramai datang hari ini, syukur sangat-sangat juga pagi ini Allah izinkan kita beramai-ramai dapat datang ke masjid. Malam tadi ramai tidur, tak sampai minta banyak umur, tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Alhamdulillah. Tak minta sampai pagi ini dapat tengok ada yang datang subuh, memang saya saja datang subuh, tak sangka pula ada ceramah perdana pula. Rezeki lah tu kan. Saya rasa saya datang kelas dulu pun macam ni ramai, tapi masa tu malam case study lah kan. Siang pun ramai, pagi subuh pun ramai, malam pun ramai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kan, bukan senang kan. Sebabnya Nabi pernah sebut pada puterinya Fatimah, dia kata ketika itu Nabi nampak anaknya sedang berbaring-baring di tempat tidur. Dan pada waktu subuh tu nampak anaknya tengah baring. Dia kata, wahai puteriku Fatimah, bangunlah, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Kerana sesungguhnya Allah memurniakan rezeki sebanyak-banyak daripada subuh sampai terbit matahari. Maknanya Nabi dah sebut dah, Nabi dah beritahu dah signal ayat tu, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya memang dah tahu dah waktu subuh lagi ramai yang tak bangun daripada yang bangun. Kira hari ni ramai yang datang, ramai yang tak datang lagi ramai. Macam itulah. Alhamdulillah, hari ini tajuk kita adalah jariah bekal akhirat. Kalau kita biasa memahami kan,
pemberian ikhlas dari hati yang bersih. Manakala pada istilah pula pemberian, maksud sedekah pemberian semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhaan Allah semata-mata, sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu, sedekah kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itulah baik bagi kamu dan Allah menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Dalam ayat ini beritahu kalau bagi sedekah, kalau terang-terang depan orang nampak pun baik bagi kamu. Kalau dengan cara itu boleh bagi contoh, orang lain pun akan ikut kamu. Sekarang ini cabarannya itulah media sosial. Ada orang bagi sumbangan kena tunjuk, sebab biar orang tahu ke mana duit itu pergi. Kalau tidak, orang tak tahu. Macam tahu apa-apa pun sebab tak nampak. Bila nampak pula, ramai pula yang bersangka-sangka. Tengok tu ini kan, tu konten tu. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala dah bagi tahu kalau terang pun baik bagi kamu, dengan harapan bagi contoh yang baik ke orang lain. Contoh paling senang lah, Ustaz ada video kan, tahu semua nama kan, dia bagi orang nampak. Ada yang cakap ini konten ni, ada yang cakap. Sedangkan dalam ayat Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Jadi kita dengan ambil alih kerja mereka, macam kita tahu pula dalam hati orang itu kan. Sedangkan Allah dah beritahu kalau bagi terang-terangan dengan niat orang lain bukan ikut, jadi itu baik bagi kamu. Tapi kalau dapat bagi tanpa ketahuan orang lain, itu lagi baik. Macam tu. Hari ini terbalik kan, kalau bagi borang derma sumbangan tu lagi tinggi jumlahnya, lagi besar ada orang sejak berpuisi. Sebab mungkin berpasang cukai dan sebagainya. Lagi singgit Allah. Macam tu. Singgit dia Allah. Sebab jangan orang tahu bagi sikit, kata kan. Sebenarnya yang singgit tu kalau tu besar-besar, sebab itu paling ikhlas tu. Kan digambarkan ada orang masuk dalam kubur, masuk dalam kubur. Apalah duit lah, apalah puasa lah kubur aku ni. Apalah lapang kubur, tak ada lapang sana, lapang kubur. Lepas tu mereka cakap, sebab dulu kau datang sekali, kau sedekah, kau bagi sikit, itu paling ikhlas, itu yang lapang kubur tu. Kalau kau tahu lah, dah lama kau bagi semua harta aku, masalah lebih. Itulah gambarannya kan. Kita ni payah sikit dengan bab sedekah. Itu memberi sumbangan untuk kadang tanpa satu, tidaklah sampai tahap menyusahkan isi. Dan tak susah. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap. Lalu kan dalam, kalau kita tengok dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana kamu tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang kamu cintai. Yang paling kita sayang, kita kena bagi. Lalu kita tabung, tengok dalam poket ada dua lain, satu RM5, satu RM100. Mana yang paling kita sayang, yang itu kita bagi. Macam selalu tabung, dia kata yang paling kita sayang, kita bagi RM5. Sebab tu yang paling kita sayang, kata RM100 tak sayang sangat. Nanti kan satu ini pandai dari api ya. Syekh Al-Marawi berkata, jika kamu mengeluarkan ilmu secara terbuka, maka cara segitu lebih baik kerana menjadi teladan yang baik pada orang lain, sehingga ada antara mereka menirunya. Di samping itu, zakat jadi salah satu segi ajaran Islam. Ada kata jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka orang akan mengeluarkannya, akan merasa bimbang untuk melakukannya. Itu sebabnya kalau kita masuk dalam masjid, nampak tabung kan, jadi orang bertamu masuk duit dalam tabung. Sebab bila kita masuk duit dalam tabung, masuk ada orang nampak, tak iya pula, aku nak bagi pula. Jadi orang bertamu. Mudah-mudahan ada
Tetapi kalau kita tengok pula dalam satu hadis pula, apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah yang mau dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jadi itu bila habis dah kita di nyawa kita macam mana sampai masa yang tak salah panjanglah cerita-cerita sampai masa kita jimun jimun ni innalillah wa inna ilaihi raji'un kan, sampai masa kerana umur orang Malaysia ni dah kaji dah, majoriti normal 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar organza. Tengoklah tengok mana tes nafas kan. Dia boleh kata tahu dia akan berangan, belum tahu lagi dia. Lalu ke hospital, masuk hospital, lalu kawan kan tengok orang tu pakai oksigen tu. Kita tengok ni tak besok kita bercakap panjang umur kawan yang bercakap tu lah, keluar hospital tak pernah keadaan langgar kata si mati. Yang tadi tu kat meja resin tu contoh mana kita tahu macam sekarang kan, contoh lah bab nyamuk ni kan, saya baru tahu selama ni kita faham kalau tidur berdengkur tu penat. Dan kita dalam kebanyakan masa, orang lelaki kebanyakan masa dia tak dengar benda berdengkur. Betul tak? Kita tidur, kita tak dengar benda berdengkur. Orang perempuan tak macam-macam. Dia kalau berdengkur, dia ada kisah. Saya pergi kat camp dan listen ke Sarawak tu, Panglima tentera tu cakap sebenarnya orang tidur berdengkur dia ada cerita. Ada kisah perempuan kena tahu dia berada dekat dunia safari. Rimau tu dia nampak usul tu dikojar, dia mengaum bunyi. Bila dia dapat sekok, atau sekok dapat tu bunyi macam tu. Lepas tu datang lagi ada gaduh yang lain. Tu pada dah banyak macam tu lah. Tu cerita dia. Tapi rupanya ni fakta lah. Bila saya pun sendiri tidur pun memang berdengkur, tak tahu pula benda tu ada penyakit. Saya pun rupanya ada sleep study. Saya pun didatangi lah oleh Allah ni, sebab adik saya dapat dan tak boleh bagi wayang. Pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang ke tidur nak cek awak pun tidur. Esok pagi tu ambil mesin tu, dia bawa pergi lab. Rupanya saya punya apa, AHI, dia ada 2, obstructive sleep apnea dengan hypoapnea. Berapa kali nafas terhenti. Kalau obstructive tu tutup habis hijau oksigen tu. Kalau yang hypo tu tutup separuh, ada separuh lagi. Dalam 5 jam purata 84 kali nafas saya terhenti setiap jam. Dia betul-betul. Jadi lepas pada tu dia drive lah bagi saya dapat tadi ada bacaan yang oksigen saya paling tinggi 92-93, tapi paling rendah dia boleh drop hingga 60%. Saya pun dia pun bagilah mesin tu, bagi mesin yang oksigen tu pakai testing dulu. Alhamdulillah daripada 84 tadi tidur tu orang rumah pun terperanjat sebenarnya, tapi nampak macam kat hospital tidur lah. Nafas kita dibantu, kita bernafas tidur kan. Daripada 84 tu tinggal 10.5. Wah, saya cek, saya dapat pakar pulmonologi, Dr. Guru dia cakap memang dia pakai oksigen. Itu sebabnya ramai orang yang tidur kan, kalau tak perasan mana dia tinggal dalam ni. Betul lah. Itu macam orang Melayu ni, alhamdulillah tinggal dalam tidur baik arwah ni. Kawan
orang tercokek macam tu kan, macam cerita lah. Tapi siapa yang tidur berdengkur teruk setiap hari tu, cubalah test, cek tu kan, sembang. Tapi dia cakap nak mati-mati lah, tak tahu cakap apa lah kan. Jadi manakala jariah pula kan, yang diberikan maksudnya itu dengan maksud wakaf. Sebenarnya kata Imam Rafi'i, dia menganggap pahala sedekah jariah ini adalah pahala yang terus-menerus mengalir kepada orang melakukannya, sedangkan sedekah yang lain pahalanya tidak berterusan mengalir. Maknanya kita bagi satu bentuk yang mana dia akan berterusan. Contohnya kita wakaf pada masjid, atau kita bagi satu barang, kita sedekahkan kan? Macam itu saya camah kat Melaka, ada satu ibu tunggal, duit suami dia dapat, suami dia meninggal tu, dia terus kebetulan masjid nak cari van jenazah, dia terus sedekahkan van, beli satu van, tinggal masjid ambil kos nak ubah suai dia, jadi sesuaikan jadi van jenazah. Jadi gitu. Jadi van selagi mana pakai mengalir itu jariah. Jadi mana kata yang one off tadi sekali bagi dapat kan. Macam satu lagi, budak nak belajar, contoh kan, budak nak belajar, dia kata tak apalah, bulan-bulan saya tanggunglah dia belajar, kita pun bagilah dia belajar. Dia belajar lagi power kan, sponsor dia belajar, bagi dia 10,000 kos dari yuran dia belajar. Bila dia belajar pula, budak tu selagi mana dia belajar dan kemudian ilmu tu digunakan pula waktu dia bekerja besar, maka mengalirlah pahala gitu. Macam tu lah kan, macam masjid dia kan bertuah betul. Saya dah beberapa kali datang sini, 3 kali dewan tu sekali tengok anak saudara kahwin, bukan saya, anak saudara kahwin kan, bagus sampai ni sadar betul kan, nikah sini majlis sekolah pun ada. Itulah maksud dia kan. Jadi dapat difahami bahawa sedekah jariah, sedekah dilakukan pahalanya berterusan mengalir sekalipun seseorang telah meninggal dunia, dan seperti amalan wakaf. Tapi hari ini banyak wakaf ni ngomong-ngomong ramai amat kan, bayar wakaf pembinaannya itu pun bagi dah 5 tahun 1 tiang pun tak tahu. Aduh kan, memanipulasi orang. Banyak hari ni orang tak takut dah nipu murah, nipu kan, nipu sedekah pun tipu. Tu yang bantuan ke Palestin pun ada orang tipu tu. Aduh kan, ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Yang tipu umrah tu bukan tipu tak pergi, ada tipu tu langsung tak dapat pergi, otak pernah sampai ke alam damai kan. Okey, kau balik lagi tak bertipu bodoh kan. Yang satu lagi tu dia tak tipu, dia tak tipu sepenuhnya, sampai sana baru tahu kena tipu. Macam kan, dia senang kan, kalau sampai kaki lain tu dah lain nada taklimat tahu itu apa-apa tu. Kita ni pergi umrah kita sama banyak dugaan sebenarnya. Allah nak uji, jangan lupa fokus gitu. Nabi ibadah itu tanda hotel kau bertukar tu. Faham tu? Kesian. Kesian. Itu yang makcik boleh sampai, dia tanya Makkah mana? Punya jauh hotel. Makcik tu tanya Makkah. Maksudnya tu dia tak nampak Masjidil Haram tu kan, Makkah tu jauh kan, macam-macam lah ujian. Itu belum cerita lagi pelaburan patuh syariah tabaqat agama Samsul Debat. Main masuk orang KL orang ibu banyak sangat. Lepas tu masuk ke media sosial, orang main lain kayu-kayu kan. Jadi kalau kita tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang maksud sungguhnya orang yang dapati oleh orang beriman dari amalan dan kebaikan yang dilakukan setelah dimati adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang dibina, rumah bagi musafir yang terputus perjalanan yang dibina,
sungai yang dia alirkan, sedekah yang dikeluarkan dari harta ketika dia sehat dan hidup, semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia mati. Ini spesifik lagi lah. Ilmu yang diajarkan, yang disebarkan. Itu sebab ajar yang elok itu kan, yang bukan aja pergi masjid. Itu sebabnya kempen ni usaha. Kempen subuh macam Jumaat ada setengah masjid memang macam tu. Sekarang ni yang kritikal di kampung-kampung, sekarang macam orang dulu pencen dia balik kampung kan, sekarang orang pencen okey sebab okey pasar, okey klinik, okey kata orang pindah tu not far away lah, itu quite near kan. Jadi dia tak nak balik kampung. Kalau balik kampung kemas-kemas sampai lalang balik boleh, kebanyakan macam tu sekarang. Jadi kritikal. Saya balik kampung saya semayang di kampung Johor di Masjid Katim. Semayang subuh 3 orang semua pandang. Saya pula datang pagi itu pakai t-shirt tu lah. Yang lain berjubah ke belakang, jangan pula betul orang dah tak ada. Kadang-kadang maghrib pun tak ada orang sebab imam yang dah tua ni, dah uzur-uzur ni, dia kata dia dah tak apa nampak. Nak naik motor pun nak pergi tak sihat. Kalau ceramah, ingat tak dulu masa kecil-kecil, jemaah dia keliling dinding. Jemaah Islam Miraj dinding ujung tengah kosong. Ada tu kan dulu macam tu. Tu tinggal itu pun combine 3 kampung. Dia kata kita orang tak nak, tapi orang tak ada. Dia tak nak jadi zikir kan, orang tak ada. Jadi dia subuh macam Jumaat ni bagus. Di Felda Palu 14 buat kempen. Budak-budak sekolah rendah datang masjid subuh, dapat duit belanja 3 ringgit orang. Abang habis pergi masjid, pergi abang tak baik. Lepas tu Masjid Palu 14 tu dia buat satu kempen. Orang dewasa yang datang masjid 40 hari betul-betul dengan pengesahan JK layak cabutan bertuah menang skuter. Waduh, apa yang datang tak ikhlas Ustaz, kadang-kadang dia paksa macam tu. Biar mungkin 80 hari tu mudah-mudahan datang kelazatan seronok dia datang pagi-pagi. Betul. Saya tu sebab orang panggil saya ceramah. Kalau tanya sekarang, saya kata kalau ceramah malam insya-Allah, kalau tanya sekarang pukul 8 ke atas. Sebab penuh malam. Tapi subuh tak apa. Ambil subuh. Tak ada orang. Siapa cakap? Ya, saya kayak berpindah ke masjid berfikir. Masjid Jamiah berfikir, masjid dah mau kayak makan fikir kan. Kampung saya tu. Tak ada orang subuh. Tak apalah. Kalau tak cuba apa tak tahu. Kampung-kampung sekolah tamatan orang semua datang. Jangan begini tu bersubuh-subuh orang tahu tu. Saya pernah forum perdana Alhamdulillah Khairi Sehari dekat Putrajaya. Forum perdana subuh. Sebenarnya boleh. Lagi satu saya pengalaman saya ceramah subuh bagi best fresh. Dia tak rasa lama, tiba-tiba 29 pagi. Bila tak apa tu sama. Anak soleh yang dia tinggalkan, itu anak soleh. Sebab apa? Kita ajar dia didikan agama. Kita bayar anak kita pergi sekolah agama. Kita bayar anak kita belajar agama, belajar mengaji, belajar semua. Ajar anak kita tahfiz Quran sampai dia hafaz Quran. Kita bagi dia. Allahu Akbar. Kita bayar tadi itu semua kira. Betul nak kita jadi anak yang baik, betul dia tinggal. Pergi masjid, bawa anak kita. Anak yang soleh tadi bawa di masjid. Macam mana pun mesti di masjid. Ayah dia cakap tak perasan pun. Betul, kalau boleh macam mana pun semayang di masjid subuh. Baik dia. Ayah meninggal masuk ke buku. Ayah anak kahwin dengan isteri dia cakap, ya nanti macam mana pun kita subuh jemaah ke masjid ya. Kenapa ya Pak? Arwah dulu puasa macam mana masuk subuh mesti ke masjid. Ayolah mengalir Pak.
lain sahabat. Petang sok kita karaoke, arwah tak pernah tinggal karaoke setiap petang Sabtu bagus. Lainlah sahabat dia. Banyak daripada baik kan. Macam tu. Kemudian telah ada orang ada silap. Sekarang ekonomi teruk, dia kata dia pun alhamdulillah saya sempat beli 5 biji buah rumah. Dia beli 5 biji buah rumah, jadi seorang satu anak ada 5 orang. Saya boleh relax lah sekarang. Anak saya dah ada rumah seorang satu. Baru betul kata tak ada, dia bergaduh sama juga. Mati mak ayah punya anak tu tak bukan anak rumah, dijual rumah tu. Tapi tu berebut dengan yang ada. Sebab tu beza. Dia bukan asas dia material kan, tapi pengisian dalam diri anak kan. Tu sebab kan hari ni orang kira belajar sekolah agama dengan sekolah biasa. Banyak sekolah agama ni, sekolah agama swasta berbayar berapa? 700 sebulan kalau KL kan. Yuran setahun dekat 2,000. Kadang-kadang itu. Dekat seempat pun dalam sekolah swasta tu dalam 500 sebulan. Ya, gila tu. Pengetua ni pergi Mekah lah balik dia. Dengan murah sekarang ni semua mahal. Yang mi segera tu, mi segera, saya tak nak sebut lah jenama tu sebab dia tak taja macam mana pagi ni. Mi segera tu makin kunci saya tu aku sanggup kan. Pakai macam kunci ke loyang tu bayar RM2 tu kan mahal. Ni kunci keluar macam kan? Tapi dia faham atas kalau biasa jimat, dia cakap jimat berkira dengan didikan agama anak-anak. Besok dah rosak. Kalau anak kita rosak akhlak, terbabit pada tak baik, bayar 10,000 sebulan untuk selesai. Gitu. Mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang dibina, rumah bagi musafir untuk perjalanan dibina. Siapkan rumah orang datang ada seperti masjid dekat tempat cantik macam hotel bilik dia siapkan 3 bilik kan. Saya tengok bilik-bilik cantik. Kemudian sungai yang dialirkan, sedekah dikeluarkan. Jadi semua itu akan dihubungkan dengannya setelah dia mati. Ya. Diriwayatkan bagaimanakah satu kisah Aisyah radhiyallahu anha berjalan menyusuri pasar, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang budak. Dia nampak budak ni tengah ditawarkan, tengah lelong budak, tengah jual hamba budak. Siapa nak beli budak ni? Jadi dengan perasaan hibur, Aisyah radhiyallahu anha beli budak perempuan. Dia beli budak ni dan mengajaknya ke rumah. Pakaiannya lusuh, kulit hitam logam. Maka budak itu ikut Aisyah balik ke rumah. Sampai ke rumah, Aisyah memperkenalkannya kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian pada saat yang bersamaan, malaikat Jibril hadir menyampaikan berita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, keluarkan budak itu dari rumahmu, sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Jibril kata. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Aisyah bahawa kita tidak boleh menerima budak ini dalam rumah ini. Aisyah nampak terkejut, tetapi walaupun tak sampai hati, Aisyah akur melepaskan budak itu pergi. Namun sebelum pergi, isteri Rasulullah SAW membekalkan kepadanya beberapa biji buah kurma untuk bekal dalam perjalanan. Dalam perjalanan budak itu rasa lapar, rasa penat, dia teringat bekal itu tadi. Maka dia ambil sebiji buah kurma itu, belum habis dia makan sebiji buah kurma itu, datang seorang pengemis fakir yang meminta makanan daripada budak itu dengan penuh rasa hibur, tolonglah aku lapar. Dia kata, boleh tak bagi makanan dekat aku? Dia tu pula dengan makanan tersisa, walaupun dia masih rasa lapar ni, lapar ada lagi ni, sebiji pun tak habis. Kalau ayat kita lah kan, aku pun lapar, tolong kau lah, macam tu kita kan. Tetapi budak ini apa yang dia buat ya, memberikan ke semua yang tersisa dan yang dah habis dalam bekal tadi pagi semua, sebab kesian tengok orang. Tak lama setelah kejadian itu,
Walaupun dia nampak, dia bagi semua. Setelah kejadian itu, Jibril kembali ke rumah Rasulullah SAW menyampaikan wahyu untuk membawa budak itu kembali ke rumah baginda Nabi, kerana sedekah sudah menjadikan budak itu menuju syurga Allah. Tulis dia dengan sedekah itu, sebab tak ada ubat hari ini sebenarnya. Orang yang kepada banyak masalah sedekah. Itu sebab kan banyak masalah, apa di kepala, banyak hal. Tanya, bila last kau sedekah? Setul ke apa? Penyakit polik-polik ni orang kan, orang sakit. Sebab itulah dalam salah satu hadis Nabi sebut, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Mulakan hari dengan sedekah. Nabi pesan, siapa yang nak dimurahkan rezeki dia, jangan tinggal 2 amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang keduanya, sedekah subuh. Dia tak sebut mesti bagi 50,000. Dia tak ada sebut pun. Tapi pagi-pagi sekarang mudah, nombor account bank dah ada. Nama masjid kita pun isi, bank Islam, account number 05012020338212 account saya. Apa itu? Apa ni, description, doakan saya kaya. Amang sikit, tak amang sikit, minta terus. Modal sikit kan tak apalah. Sebab ada wakam ada zaman ni, kadang-kadang kita berbesar Allah sangat suka hamba kalau beramal walaupun sedikit tetapi berterusan. Alhamdulillah 30 tahun sikit daripada dulu ke sekarang tak apalah kan. Itu sebabnya sedekah ni gambarannya adalah syurga. Itu sebab kita sebut tajuk ini jariah bekal akhirat. Sedekah jariah kan? Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Firman Allah, segeralah kalian mencari keampunan dari Rabbmu dan mendapatkan syurga yang seluas langit dan bumi, di mana syurga telah disediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ada 3 keadaan: orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tapi yang pertama telah kita yang kedua, ketiga itu dalam ceramah yang akan datang. Mana kita panggil lagi ini. Jadi mana kata orang yang bersedekah dan keadaan lapang maupun sempit, Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah. Sebab susah orang muda nak datang. Itu sebab pengurusi tadi sebut pasal orang muda ramai hari ini. Biasanya belia tak ramai, yang ramai ni beliau. Kemudian Allah sangat suka orang kaya bersedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin, orang susah yang bersedekah. Sebab bukan senang. Dengan tahap dia tak ada, dia bagikan. Jangan risau. Belum pernah Nabi sebut janji. Nabi kata apa? Nabi kata tidak akan kekurangan harta orang yang berinfak, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi bilang bertambah. Takkan kita tak percaya kan? Ada seorang hamba Allah ni Seremban, dia pergi ke rumah anak yatim di Ampangan Seremban. Dia pergi rumah anak yatim, dia kata saya jumpa dengan ustazah, saya nak sedekah ke rumah anak yatim, memang hajat saya kan. Dia pun bagilah satu jumlah kepada ustazah ni. Terima kasih banyak. Balik waktu ni ustazah ni cerita balik. Ustazah ni cakap masa mula-mula tu terhenti buka dalam RM30. Beliau datang bagi dan mengakan banyak sangat RM30 itu dalam hati dia terhenti. Ustazah tu kemudian selang 2-3 minggu dia datang ni, saya nak bagi sedekah ni, tak apa dah bagi ni RM50. Akan datang lagi 500. Selepas pada tu tak pernah kurang daripada RM1,000 dia bagi. Rupanya bila berbual dengan dia, dia dapat tahu dia berniaga. Dan dalam dia berniaga tu, dia sebut sedekah. Dia sedekah tempat yang sama.
Tu kata tadi tu bertambah dan bertambah. Tu yang saya cerita, saya bawa family saya pergi umrah tu. Kan dulu mula-mula saya masa mak saya dengan adik saya pergi dengan PTH travel mula-mula sekali masa tu tengah panik foto nak masuk depan. Tak dapat foto dah nak makan dah. Kan dia ambil apa segala kan. Dengan mak saya sekali dekat hotel Movenpick waktu makan tengah hari. Lepas makan tu saya cakap mak, ingat nak bawa saudara-saudara kita mana yang susah, nak bawa pergi umrah. Itu saya dah bawa cerita ni dari sambungan ni sama yang daripada tu mak kata kau nak main di Madinah, kau cakap kau boleh pergi, tak boleh lagi. Masa saya pergi tu 2017, 2019 saya bawa 2019 masa nak buat tu kilo-kilo semua 5 boleh orang susah nak bawa mana betul-betul dia dah bawa family, mana boleh bagi package yang orang kena bagi yang okey kan. Ada yang masuk saya sila kalau buat rayuan saya menjamin semua orang 5 boleh orang package 5 boleh orang setiap seorang 9,000 lebih masa tu, bukan sekarang. Masa tu 90 lebih mono, 2 mono pertama saya ke akaun mono. Pada dalam telinga ni teroka lebih sikat badan kamai di dalam ceramah kau cakap sedekah tak nak miskin ke orang. Sedekah nak beritahu zam sedekah ni manusia biasa terdotik ke hati habis. Tapi saya cakap apa tak saya pun keluar. Sebab dulu kalau duit banyak ni kalau kena boyfriend si orang buat aduh. Sampai di KLIA tengok semua nak pakai era family hantar. Masa tu separuh dia ada perasaan duit habis hilang. Separuh lagi ada lagi perasaan Nabi tu tapi habis dah separuh. Tapi bila sampai di tanah suci, bila turun jejak kaki ke tanah suci, masing-masing menangis dengan air mata dalam bas menuju kita dah sampai dah ke bumi Allah yang suci ini, ke tanah suci Allah. Kita jadi diukur rahmat menangis apa masa tu habis perasaan tak ada lantak habis lagi sama hilang perasaan. Lepas itu timbul balik sebab nak pergi Taif kita tak pasal tu nak pergi seorang. Mau tak mak kau bayar sebab kebanyakannya tak pernah lain kali pergi. Mana dah lain kali? Saya bayarkan biar semua masuk di Taif dulu. Lepas itu balik dia ke Malaysia tak sampai 3 bulan. Allah ganti diri dia macam tu. Masa tu tak ada orang cakap uju balik modal betul lah. Dan masa tu saya cakap, ya Allah, siapa lagi aku nak tolong lebih, tolong jangan tangan. Ini contoh. Dan alhamdulillah tahun ini tahun lepas 2023 bulan Februari 2023 tahun lepas saya bawa 45 orang ahli keluarga saya. Alhamdulillah. Tapi sebahagian besarnya saya puasa betul buat. Saya nampak memang betul buat. Kan ada peluang sedekah dengar orang ni nak pergi sama belajar cepet-cepet pergi mana dah dia belajar saya kata iya kan. Jadi dalam ayat ini juga Allah menyediakan syurga yang begitu luas. Salah satunya mereka selalu infak sedekah jalan Allah baik keadaan lapang maupun keadaan sempit. Itu sebab kadang kita nampak tadi kita datang bawa karung tu kan 50 orang sini mana dia bagi sedikit kauman jania kapek sujud tak nak pokok tirai corok memang orang lain kaitan sini sana dia tiap dinding semua dia mana tengok ada bilik VIP belakang, ada dewan takkan RM10 sini tak main RM50 tu kira biasa tu RM100 tu M40 bagi ni RM100 kita dapat RM100 yang seorang tu RM5 orang sekolah mereka RM5 bagi yang kita tak tahu dalam poket memang tinggal bulan RM10 bila dia bagi RM5 dia tinggal RM5
Dan tu yang ada untuk belanja dia gitu. Kes steady. Yang bagi 100 jadi dalam bank 100 juta lebih. Contohlah kan, kira steady lah dia tu tadi. Nampak tak? Tu belum juga. Saya tak apalah, saya bagi sekejap lagi dekat QR code tu. Wah, scan masuk akaun pribadi. Itu tu ke masjid ke kalau dia boleh tak, dia boleh lekatkan QR dia tu. QR akaun personal punya tahu dah ribu tak lama dah agak orang terdesak siap begitu. Seseorang bersedekah pada keadaan serba kecukupan itu sangatlah wajar, sehingga tidak ada terkesan pada keadaan ekonomi. Akan tetapi seseorang yang bersedekah dalam keadaan kekurangan, maka itulah orang yang dermawan yang dijamin syurga untuknya. Dalam keadaan apa pun kita tak dermawan dan boleh lagi berkongsi bersama saudaranya. Allah jamin syurga. Itu sebab kita kata bekal akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda, penghuni syurga ada 3: penguasa yang adil, suka bersedekah, dan diberikan taufik. Hadis Ahmad dan Abu Dawud. Siapa yang bersedekah dengan tujuan mencari pahala dari Allah dan hidupnya, dia akhiri dengan sedekah itu dan secara dia masuk syurga. Hadis Ahmad. Jadi kalau kita tengok orang yang sedekah ni, kalau Nabi bagi definisi dalam hadis Nabi itu, semua botol baik itu pun sedekah. Mengalihkan batu, kayu dan duri dari tengah jalan pun sedekah. Senyum pun sedekah. Itu sebab kan. Tapi kalau budak tu bawa karung, jangan senyum. Dia nak duit, kita nak senyum. Ya, walaupun muka bongi masuk tu. Kalau rasa-rasa tak boleh bagi duit, jangan risau. Ya, jangan risau. Bagi apa yang ada. Kalau tak rantai orang lubut dan masuk dalam tak pun bagi handphone. Pandailah AJK masjid pokmen yang kau dah Cina nak pergi ke tuan. Iyo tuan, hari ni orang kalau nak bagi-bagi tu ada sekali malam tu saya pergi dekat di Pulau Pinang, tak saya masuk tu dia ada malam berselawat tu, siapa nak suar masa tu Ustaz Abang Rizal tanya, siapa nak bagi apa soal bagus, soal perempuan dia bagi jam tangan mahal tu, bagi seorang bagi semua nak pegang jam dia lah, tapi tak keluar pegang sembarangan. Tapi perempuan tu dia hebat, dia boleh bagi. Kadang-kadang rumah pun bersusun jam tak pakai. Nampak jam lawa, beli jam lawa, beli tak pakai. Macam baju kan, baju sebanyak-banyak baju dalam almari, baju saya daripada mula ke hujung sampailah camak. Baju satu tak cantik, perhati dia juga, aku tak pakai lagi ni, sayang baju ni, sampai ke sudah tak pakai. Jadi dalam sayang-sayang itu keluar, lipat, masuk dalam industri, aduk ke belakang dulu, akan tengok siapa yang nak tengok akan baju. Ada saiz, tapi tak ada saiz M, tak ada saiz S, tak ada. Lupa lah kalau saiz baju itu kan. Ada baju-baju saya ceramah yang dulu-dulu baju saya keluar TV semua ada. Tak tengok kan. Boli mari sampai 1 lebih ada nanti kata jual ada saya. Ya. Dan satu lagi, sedekah ini merupakan, sedekah jariah ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4. Dia bukannya hamidah syukur sekadar tak cukup lagi syukur tu, kata Imam Al-Ghazali. Dia jawab, pertama sabur dengan lidah. Betul dah salah satu. So alhamdulillah dapat datang subuh hari. Alhamdulillah dapat semangat daripada orang. Alhamdulillah tak hujan hari ini. Alhamdulillah hujan ini sejuk sikit. Satu. Kedua, dalam hati memperakui siapa yang bagi nikmat dan nikmat tadi. Alhamdulillah ini semua Allah bagi. Semua Allah bagi. Itu sebab kadang-kadang orang tengok masa cakap, kita ni kalau nak berjaya dalam hidup, strategi nak betul. Oh ya. Kau tengok aku, kenapa aku boleh steady hidup aku senang, boleh lah sebab strategi tu penting. Oh ya. Korang ni kena pandai. Tak boleh kau tunggu-tunggu sampai bila kau takkan berjaya. Ingat meluap tak sama.
Ada orang kadang-kadang apa benda dia tak boleh. Pagi bawa lori, tengah hari jadikan potak, ambil papa subikan. Tetap susah hidup sebab Allah belum izinkan. Dia bukan tak ada strategi, bukan tak usaha. Usaha dah. Wah, dia patutlah, dia ada degree, ada master, tu sebab dia kerja bagus. Ada orang tu degree master, tak ada kerja. Ada. Sebab jangan kita syok sendiri dengan Allah bagi. Yang ketiga, ini cerita tadi tu, tindak tanduk dan perangai melambangkan tanda syukur. Kenapa? Tindak tanduk perangai melambangkan syukur. Apa tu kejap kita cerita. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu syukur. Dalam baik kojo jangan kita berperangai sampai kena buat. Itu tak pelihara nikmat namanya. Jadi yang ketiga tadi tindak tanduk apa? Dia kata dia syukur tapi dia tak sedekah. Perbuatan dia tindak tanduk dia. Dia kata dia syukur tapi tak sembahyang. Dia kata dia syukur tadarus tak join, tengok bulan puasa. Pokok yang semua gitu. Ya. Geng-geng tadarus dulu ke yang sama. Quran tu cap lah siapa baca dia. Quran apa yang Quran cap orang tu, bukan orang tu cap Quran. Quran tu cap. Yang bestnya dekat masjid tu ada guru murid. Guru murid tu insya-Allah istiqamah. Istiqamah kalau lepas tarawih witir rumah di belakang saja. Dia siap tinjau sambil minum tinjau. Tak ramai orang ngaji malam ni. Saya cakap tu tak ada orang malam ni. Mana yang bercakap tu bukan orang. Macam tu kan. Dia cakap join lah. Tapi sebagiannya jadilah solat dah balik apa lah. Join apa? Tindak tanduk tak melambangkan syukur. Syukur ni termasuklah tanda syukur kita akur pada perintah Allah. Solat, puasa, ngaji, sedekah, tanda syukur. Kan? Usah segan melangkah ke lagu, usah segan nak melangkah ke dalam alam kebaikan. Kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Mati bukannya jauh sangat pun dari kita. Hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah SWT. Saya tunjuk tadi dalam tidur boleh mati. Baru tahu kan, ambil oksigen bukan takut mati lah kan. Usaha memang tak. Iyalah kan, usaha kita. Baru tahu benda tu problem dah. Hijab hidung ni memang kena pakai oksigen tu. Pakai macam mana. Lepas tu tanya harga mesin tu berapa? 6,000 setengah. Langsung mati. Dengan orang yang dekat lebih ni dekat apa? Hospital kat Lumpur. Dia sakit jantung lama, ada masalah complicated jantung tu, rawatan, sekian, lab dulu, tahan dulu dia buat zamnya. Akhirnya dia punya keadaan daripada kritikal tu, alhamdulillah. Makin lama dia pulih setelah 2-3 bulan, alhamdulillah dia okey. Tengok bil 70,000 langsung tinggal. Tanpa ranjan dia ambil tu. Kan? Bukan kita tahu bila-bila boleh mati. Kita tengok contoh lah kan, arwah Datuk Nasir Wahab kan, orang baik, lemah lembut, tak boleh cakap kasar, jaga kesihatan, hari-hari jogging. Allah uji dia kena kanser kan, terkejut macam mana dia boleh dapat kanser. Apa cakap apa. Tetapi ada murid debat saya di USIM tu, buat kajian 90%, lebih 90% orang yang meninggal sebab kanser akan meninggal pada bulan dan hari yang baik. Cuba cek balik siapa yang kena sedar orang meninggal kanser, betul tak? Rejab, Syaban, Ramadan, Isnin, Khamis, Jumaat. Betul tak? Cuba lihat balik. Lagi satu orang yang meninggal kanser ni, dia dapat soalan bocor. Dia ada dah, saya estimate, doktor cakap kan, saya estimate mungkin tak sampai 3 bulan. Dia cakap dah tu. Jadi soalan bocor. Dia dah tahu dalam tempoh 3 bulan tu dia pun keluarkan duit yang belas dan 60,000 mak, 50,000 mak, kena ambil duit pula.
Habis 10,000 bagi alung-alung nak nego. Betul lagi 20,000, lagi 25,000 ni. Mak bagilah wakaf masjid, bagi situ-situ masjid. Betul betul ada lagi dalam 5-6 yang itu, mak tolong top up handphone. Top up handphone. Sebab nak telefon tu orang minta apa? Standby. Kan Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Itu yang dekat Sopan ke Senayan tu. Dia buat masjid besar, tanah 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta. Kemudian ramai orang datang di gambar. Masjid dia besar, ruang tengah dia tu macam masjid Nabawi. Di ruang tengah dia buat 100 juta kos pembinaan masjid. Tapi yang mahalnya apa? Ada satu petak dah standby. Dia kata kalau aku mati besok situ nak. Kita mesti harap kematian tak mungkin keluar kubur tu. Dia mungkin steady tu keadaan kan bersedia dengan kematian. Bila-bila kita boleh mati. Itu sebabnya kalau tengok dalam surah Al-Imran ayat 185 itu sesungguhnya hidup tu pasti akan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa dapat mengelakkan dan neraka dan masuk syurga, sesungguhnya sangat beruntung. Dan ketahuilah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Memberdayakan. Lagi kita semua tak ada sayang mereka. Kan ada berdaya. Bukannya boleh Nabi pun. Sedekah. Nabi pun sekali. Yang satu riwayat kata Nabi itu tukar sembahyang asar, lopek sembahyang asar. Kalau kabur Nabi balik rumah, tinggal ada 7 kotor lopek. Ada ke rumah. Kau bagi je orang cuba. Jangan tinggal kita ni risau. Tak ada. Nabi risau ada. Walaupun 7 dinar, Nabi kata bagi sampai ke orang. Jangan simpan di rumah. Nanti Allah tanya. Dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, ada seorang yang paling lambat sekali masuk, nama dia Abdurrahman bin Auf. Sebab apa? Sebab dia paling kaya sekali. Banyak kalau tanya pasal harta-harta dia. Kalau audit ke malaikat kalau masuk syurga ni, kalau tanya itu sebab mak-mak kita dulu kan, aku tak tinggalkan harta tu, kau pandai kau sonang. Dia tak yuk lah, rupanya tu maksud dia. Lagi banyak, lagi bergaduh pula. Abdul Rahman bin Auf, bayangkan dia gambarkan harta dia lebih daripada 700 bilion masa dia hidup tu. Masa dia mati tu waktu dia hidup lepas Nabi wafat, dia boleh jaga pula kebajikan isteri-isteri Nabi. Sekali isteri-isteri Nabi di Sabtu pun pergi pasar, dah ada 2 bodyguard ikut, tolong bawa barang, beli barang. Dia bayarkan allowance dia semua dia jaga. Peperangan Badar, mangsa peperangan Badar pada keluarga yang family dia terbabit dengan peperangan Badar, dia bagi pampasan. Kalau nilai duit kita hanya satu keluarga 400,000 ringgit setiap keluarga. Abdul Rahman bin Auf. Itu yang kelas tu. Ada suka tak ada satu peperangan pun dia tak terbabit dengan sumbangan dia. Abdul Rahman bin Auf. Jadi bagaimana nak menikmati? Sebab bekal akhirat ni nak menikmati kebahagiaan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh dalam syurga-syurga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berimanlah dengan Allah, ikuti segala perintahnya, jauhilah segala larangannya. Beramal soleh, lakukan kebaikan, perbanyakkan amal jariah dengan ikhlas. Jadi bersiapkanlah bekalan menuju perjalanan yang panjang yang penuh dugaan. Besok akhirat, besok bina bantu kita nak tolong kita, sedekah kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jadilah kau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Ya, kita sekejap pakai dunia bukan apa pun. Ya, Nabi pernah satu ketika Nabi ambil satu ranting kayu tu, Nabi tulis, Nabi lukis dekat tanah tu. Banyak barisan, ambil kira sepanjang
Kemudian pada garisan yang panjang tu tergantunglah satu segi 4 tempat. Nabi buat satu segi 4 tempat, tergantung pada garisan tu tadi. Dalam petak segi 4 tempat tu Nabi cakap macam ni, cakap dan sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Nabi uraikan, garisan panjang ni itulah cita-cita manusia, macam-macam nampak, nak itu, nak ini. Kalau bercerita kau tengoklah hujung tahun ni rumah aku jadi macam mana, cita-cita. Kau tengok pagi raya baju family aku kalau lain-lain bolam-bolam kan. Kau tengok nanti hujung minggu ni kereta apa parking depan rumah aku. Wah, dia cakap soalan confirm ke hidup lagi masa tu. Itu cerita dia tadi, bercita-cita banyak-banyak ni. Apa itu nampak ni panjang cerita-cerita. Segi 4 tempat tadi yang tergantung tadi, kata Nabi, sekadar itu je umur kita sebenarnya. Cita-cita banyak, tapi umur tak kata je. Yang cakap-cakap salah tadi, itulah ujian dan dugaan dalam hidup itu, menyebabkan kita tak terasa lah, dah tua dah aku. Kalau saya ikut umur arwah abah saya meninggal dunia genap usia dia 50 tahun. Tak sakit, tak apa, tak ada. Tiba-tiba darah dia naik, dia demam sikit, pergi kat klinik doktor silat dekat rasa sebab tu. Lepas tu mak saya tak tahu, dia pergi dengan adik saya kat UiTM tu. Lepas tu dah jatuh, doktor pun cakap, "Royok Ismail, you punya darah banyak tinggi, you kena masuk hospital." Arwah abah saya tu buat gurau itu. Saya sibuk lah doktor lain kali masuk hospital tak boleh. Jangan Ismail, darah banyak tinggi, kena masuk hospital. Jadi adik saya kena bahasa tu ke hospital. Lepas tu cakap dengan adik saya, dia cakap kat mak, bawa kain nembah semua. Bau-bau kita tahu. Jadi petang tu mak saya pergi pula naik motor dengan adik saya, bawa beg bagi nembah saya ke hospital. Abah saya cakap, "Macam mana dengan mak saya?" "Kau baliklah, tak ada apa. Kau nak berniaga besok kan? Kau balik, tak ada apa. Besok balik lagi." Itu je tak akhir abah. Esok balik lagi. Mak saya balik. Abah saya ceria, bukan kata dia terlantar sakit, tak ada. Elok tak kan. Esok pagi tu dekat hospital, pagi tu dah cek darah semua, darah dia dah okey, dah normal semua. Abah saya dekat pukul 10 pagi nak masuk bilik air, nurse tu sempat tegur, Pakcik dah okey ke?" "Dah okey dah. Kejap lagi saya buat surat dah boleh balik tadi." Kata tu masuk dalam bilik air, buang air. Masa bangun daripada buang air tu, macam mana dia macam bayang. Lepas tu dia tumbang, pembuluh darah dalam ni pecah. Itu sebab kita kalau buang air jangan tergesa-gesa bangun, kena perlahan bangun. Bila bangun tu terperanjat, pressure kat kepala tu pecah, pembuluh darah pecah. Arwah abah saya tumbang macam ni, kepala dia kena dekat siki tu pecah, siki hospital. Tapi bukan tu sebab meninggal, sebab pembuluh darah pecah tadi meninggal. Jadi saya di ITM dapat 3 panggilan. Mau melemak cakap, "Ni abah kau masuk hospital tu dalam ni." "Ujuk ke mak?" Masa tu pada exam. Dah pada exam, "Abah kau masuk hospital tu apa semalam?" "Ujuk ke mak?" Tak ada apa lah, abah kau cakap hari ni balik tu." Letak. Lepas tu mak dapat 1 call lagi. "Bang balik bang, adik bang, abah jatuh kat bilik air hospital." Letak telefon balik. "Bang, abah dah tak ada 3 panggilan." Balik dalam 5 minit balik. Abah dah tak ada. Dekat jenazah sampai kat rumah, keluar je akan hidup. Jadi mak dia kata, tiba-tiba tak ada sakit apa, tak ada. Tu yang tadi jaga tinggi sikit, masuk hospital. Allah nak cabut nyawa tu kita tak tahu, tak capai tak dapat macam tu. Kalaulah Samsul Debat ni ikut jejak ayah dia meninggal umur 50 tahun, mana saya tak sampai pun 10 tahun lagi dia hidup. Macam tu lah. Jadi fikir macam tu ya, bila-bila kita boleh mati. Jadi bekalan jariah tadi kan, jariah bekalan akhirat ni mustahab. Yang kita sama-sama lah tuan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu petang hari,
maka jangan kau menunggu pagi hari. Jika kau berada di pagi hari, jangan menunggu petang hari. Pergunakanlah waktu sihat sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidup sebelum kamu mati. Jadi mana kata hiduplah seadanya. Kan? Kalau kita itu bakal kita buka kitab Minhaj al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali itu, Allah melarang itu panjang cerita-cerita. Panjang sangat target itu. Pelan transformasi itu panjang mana? Saya insya-Allah 5 tahun lagi ada cerita. Betul. Mudah-mudahan dia kena lapis ayat tu. Mudah-mudahan dengan izin Allah kalau ada rezeki. Macam tu lah cakap. Ya. Mudah-mudahan masa test baju raya, ini baju raya tak ada orang tengok orang masjid, tak ada orang baju macam aku. Upah memang tak ada orang baju macam tu, langsir tu sama orang tu. Tu yang lain cakap tu kan. Dia cakap baju raya kau tengok baju panjang. Tapi apa? Ya Allah, jika ada kebaikannya, mudah-mudahan dapat aku pakai baju raya macam tu. Lapik kita pula yang tahu bila-bila kan. Itu dah ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, sikit lagi saya faham cara pandangan mata tu saya faham. Kalau dah ceria-ceria dah berkali-kali sampai duduk saya faham. Jadi sedekah ni antaranya sedekah jariah ni pertama dapat menghapuskan dosa. Kata Nabi, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, dapat memisahkan diri dari api neraka. Kata Nabi, bersedekahlah dalam sekalian. Sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Dan sabda baginda lagi, bulan Ramadan bersama dengan ayat itu, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Mana sedekah sebiji kurma, pisahkan diri kita pada neraka. Ketiga, dilipat gandakan pahala. Keempat, melalui jabatan Shiratal Mustaqim dengan cepat. Bayangkanlah Shiratal Mustaqim di titian itu, rambut tu bolah 3 lagi. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Jadi mudah-mudahan dengan sedekah kita dapat dibantu. Kemudian memadamkan kepanasan alam kubur. Dalam sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian mendapat naungan pada hari akhirat. Itu dia akan 7 golongan. Pemimpin yang adil, orang muda yang sibuk ibadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hati ditempatkan pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang bertemu dengan Allah, memisahkan Allah. Kelima, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu. Lepas tu orang misalnya orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna miskin dan buruk boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun tak nak. Yang buruk lagi tak selera tentu. Dan yang ketujuh, duduk bersendirian, basah pipi dengan air mata, kerana dosanya oleh Allah. Salah satunya tadi, tangan kanan bagi sedekah, tangan kiri tak tahu. Itu dia bernaung di bawah naungan sedekah dia. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketujuh, dimasukkan ke syurga tanpa hisab dan seksa. Tak ada roblok, masuk tauhid. Kemudian ke-8, menambah rezeki dan kekayaan. Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah, kata Nabi, melainkan bertambah dan bertambah. Yang kita share tadi, amalan yang tidak putus sampai mati, itu jariah tadi. Maknanya kita bagi itu dalam bentuk sumbangan kekal. Contohnya tapak rumah itu, dia dah niat rumah ni pun orang tak duduk, tolonglah jadikan di surau untuk kampung. Buat dia buat surau, jadikan surau banyak sedekah ke orang kampung. Banyak isu itu dulu sekarang. Nak pula dekat Selangor ni banyakkan tanah-tanah yang lot lidi. Dia dulu main tukar-tukar je, awak main tanah ni, awak main tanah tu, tapi nama geran yang besar tak tukar.
Lepas tu bila orang tu kalau waris tutup balik warning tu tu bakal jelas. Kemudian memanjangkan umur, sungguhnya indah dan ajaib amal sedekah ini, sehingga Nabi SAW bersabda, orang yang bersedekah dapat memanjangkan umur memberi sedekah itu. Sungguh sedekah orang Muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan Allah Ta'ala bila selongkah bila sekiranya tak adalah banyak, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Orang tengah nak pakai duit, nak memerlukan, dapat pula dapat mengobati penyakit. Kata baginda dalam satu sabda Nabi, ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Menghindarkan dari segala bala dan bahaya itu yang di awal tadi lah. Bersegeralah untuk bersedekah, kerana sesungguhnya musibah dan bencana tidak mampu melalui sedekah. Jadi jangan berkira-kira untuk memberi sedikit rezeki kita kepada golongan yang memerlukan. Kesimpulan perkataan ini untuk bagi ulurkanlah sedikit bantuan, bagilah sumbangan, ikut kemampuan kita dan keikhlasan hati kita. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perasaan sombong. Kalau sombong itu sifatnya tidak disukai Allah, bahkan menjauhkan punca rezeki. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, budi itu gambaran jiwa. Buat baik janganlah dikira, memberi sedekah sehabis daya, baik dan sakit jangan dikira. Jangan kita selalu mengorang, hidup selalu berkasih sayang. Jangan kita musuhi orang, bodoh yang buruk hendaklah dibuang. Dalam hidup muliakan hati, menolong orang menyuci hati. Sesama makhluk kita mengasihi, tidaklah kita jadi terkeji. Jangan juga kita lupa, bukan semua senang macam kita. Sikit ke banyak tetap tak kira, semoga ikhlas jadi penanda. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun pukul siap sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jadi di padang rumah penghulu kayu itu dari papan, alam-alam menuntut ilmu seperti pasir keempat kali menjadi intan. Tenang-tenang air di laut sampai oleh budi ketanjung, hati terkenal mula menyebut jasa baik yang masih menjemput asuh dan jujur. Itu saja daripada saya.